Baiklah, salam sejahtera semua. Untuk video ini, cikgu akan menerangkan tentang kelab catur modul 2 iaitu nilai catur. Okey, ini ialah modul yang kedua kita. Jadi kita teruskan. Jadi untuk modul ini, kita ada satu cerita value dekat sini. Jadi sebagai ahli kelab catur, kamu perlu tahu nilai dia lah. Kamu perlu tahu kalau pound apa nilai dia. Jadi untuk itu kita akan imbas kembali apa benda ini dan berapa nilai dia. Jadi kalau kamu tengok ini ialah pound ataupun kita panggil bidak. Bidak nilai dia 1 markah. 1 markah. Okey, lepas itu yang kedua ialah naik. Naik ialah kuda. Kalau kamu tengok gambar pun macam kuda, jadi nilai dia 3 markah. 3 markah. Yang sama markah dengan kuda ialah bishop. Bishop ialah gajah. Gajah 3 markah juga. Okey, lepas itu lebih kuasa sikit ialah rook. Rook ialah benteng ataupun kereta ataupun castle. Jadi dia 5 markah. 5 markah. Lepas itu yang kuasa tinggi sikit lagi ialah queen. Yang mahkota ni dia ialah menteri. Kita juga panggil dia permaisuri. Jadi dia boleh 9 markah, dia boleh 10 markah. Tapi biasanya kita akan guna 9 markah ini. 9 markah. Akhir sekali ialah king. King kalau ikut dia kuasa penuh. Jadi kalau kuasa penuh, king tu raja. Tunggu sekejap. King tu raja. Jadi kuasa penuh dia kalau kita tanya nilai 100 markah. Ataupun nilai dia tidak ada had. Okey, cikgu ulang. Kalau bidak, pound, 1 markah nilai dia. Kalau kuda, naik 3 markah. Kalau gajah, bishop, 3 markah juga. Sama. Lepas tu kalau rook, benteng, 5 markah. Dan akhir sekali, belum lagi akhir, queen, menteri, 9 ataupun 10. Jadi biasanya kita letak 9 lah, 9 markah. Lepas itu ialah king, king ialah raja, dia tidak ada had. Tapi kalau bagi markah, dia 100 markah. Okey, cikgu ulang kali terakhir, bidak 1. Kuda 3, gajah 3, benteng 5, menteri 9, raja 100 ataupun tidak ada had. Okey, jadi kita teruskan dengan latihan. Jadi latihan hari ini memang cerita sikit lah. Jadi aktiviti pertama, draw a line, lukiskan garis antara piece of chess piece and its correct value. Jadi kita perlu kenal dia dulu. Ini ialah knight. Ini kamu tengok dia macam ini ialah pound. Kalau ini ialah rook ataupun castle. Ini ialah bishop. Ini raja, king. Dan ini ialah queen ataupun menteri ataupun permaisuri. Okey, jadi sekarang kamu dah tahu berapa markah mereka. Jadi kita ambil garis, kita gariskan dia. Knight 3 markah sahaja. Knight 3 markah. Pound 1 markah sahaja. Pound 1 markah. Lepas itu rook 5 markah. Rook 5 markah. Bishop 3 juga seperti knight. Bishop 3. King tiada had, tapi kalau bagi markah 100 markah. 100 markah. Queen 9 ataupun 10, tapi biasanya kita guna 9. Okey? Jadi macam itu, senang-senang. Sekarang kamu tengok, are these pieces equal in value? Put the correct symbol. Jadi kalau macam itu, kita perlu tahu nilai dulu. Knight 3 markah. Queen 9 markah. Kalau macam itu, adakah dia besar daripada
sama dengan ataupun kecil daripada. Satu tips, kalau dia besar, mulut buka ikut dia. Jadi kalau kamu tengok, ini 9 besar kan? Jadi mulut buka sebelah sini. Jadi 3 kecil daripada 9. 3 kecil daripada 9. Jadi sekarang kita bagi semua nilai dulu. Rook 5 markah, pound 1 markah, king 100 markah, pound 1 markah, queen 9 markah, king 100 markah, knight 3 markah, bishop 3 markah, knight 3 markah, queen 9 markah. Jadi kamu mesti kenal markah mereka. Jadi sekarang kita tengok 5 itu besar daripada, sama dengan atau kecil daripada. 5 besar daripada 1. Kalau dia besar, buka mulut besar-besar. Jadi 100 dia dah besar daripada 1. Jadi 9, 100. 9 kecil daripada 100. 3 sama dengan. 3, 9, 3 kecil daripada 9. Okey, jadi ini memang cerita nombor ya. Jadi kamu mesti tahu. Next, kita tengok aktiviti yang seterusnya. Ini matematik, tapi kamu mesti tahu berapa nilai mereka. Jadi ini ialah queen. Queen 9 markah. Jadi sekarang kamu mesti tahu markah dulu. Jadi cikgu akan, okey, terlalu besar. Okey, ini cukup. Jadi 2, ini queen 9. Ini ialah rook. Rook 5 markah. Bishop 3 markah. Kita kenal pasti markah dulu ya. Queen 9 markah. Castle 5 markah. Knight 3 markah. Queen 9 markah. Rook 5 markah. Bishop 3 markah. Okey, kamu tengok queen 9 markah, pound 1 markah, knight 3 markah, bishop 3 markah, rook 5 markah, knight 3 markah. Okey, dengan itu barulah kita boleh kira. Jadi 2 tambah 9, 11. Okey. Jadi kamu pun kira seperti biasa. 3 tambah 5, 8. 1 tambah 3, 4. 1 tambah 9, 10. 5 tambah 5, 10. 3 tambah 4 tambah 3, 7. 10 tolak 9, 1. 10 tolak 5, 5. 3 tolak 3, sifar. Lepas itu susunan dia cantik-cantik ya. 9 tambah 1, 10. 3 tambah 3, 6. Dan 5 tambah 3, 8. Okey, senang macam itu. Cikgu harap kamu dapat buat. Lepas itu kita ada satu lagi aktiviti. Okey, dia sekarang nombor besar sikit. Masih seperti biasa, kita kenal pasti nombor dulu. Queen 9 markah. Rook 5 markah. Bishop 3 markah. Queen 9 markah. Rook 5 markah. Knight 3 markah. Queen 9 markah. Rook 5 markah. Bishop 3 markah. Queen 9 markah. Pound 1 markah. Knight 3 markah. Bishop 3 markah. Rook 5 markah. Knight 3 markah. Jadi sekarang kita selesaikan latihan. 32 tambah 9, jadi jawapan dia 41. Okey, 14 tambah 5, 19. 11 tambah 3,
14. Jadi kamu susun dia cantik sikit lah. Okey, lepas itu 51 tolak 9. Ini kita kira. Jadi ini 5 pinjam 1 jadi 4. Ini jadi 11. 11 tolak 9, jawapannya 2. Jadi 42. Okey, 32 tolak 5. Buat lagi matematik. Pinjam 2. Ini akan jadi 11. 11 tolak 5, 6. Jadi jawapan dia 26. 9 tolak 3, 19 tolak 3, 16. Jadi kamu pun susun dia, kemas-kemas dan ikut peta. Sikit lagi. 2, 9, 18. 6, 5, 30, 3, 3, 9. Okey, 9, 1, 9, 3, 3, 9, 5, 3, 15. Jadi ini ialah gabungan nilai catur dengan matematik. Jadi kamu mesti tahu nilai catur, kemudian kamu mesti pandai selesaikan dia. Senang saja. Akhir sekali, find your way to the king. Okey, tengok king kamu dekat sini, dia nak keluar. Kalau kamu perasan, sini ada banyak luang. Sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh, sini boleh. Jadi macam mana dia nak keluar? Banyak sangat ruang kan? Jadi cara kita mula dari tengah. Kita tengok mana boleh keluar. Jadi mula dari tengah, kita tengok mana boleh kita keluar. Jadi sini hanya ada satu ruang, kita keluar. Okey, sampai sini. Lepas tu kita naik. Lepas itu sini, cikgu rasa kita kena turun ke bawah. Okey, lepas itu sambung lagi. Okey, sampai sini. Dia boleh pergi sini, dia boleh pergi sini. Kalau pergi sebelah sini, sini boleh. Kalau kamu tengok pergi sebelah sini, sampai sini, jadi dia akan mati. Tak boleh. Jadi kalau tidak boleh, kita pergi sebelah sana. Jadi kita sambung sini. Okay, cikgu henti dulu. Lepas itu sambung lagi. Boleh tak kita keluar? Okey. Jadi kita boleh keluar. Jadi kita keluar. Jadi sebenarnya sini nak masuk sini ya. Jadi kita nak masuk sini. Jadi begitulah cara dia untuk mencari dia punya jalan keluar. Okey, cikgu harap penerangan ini cukup jelas untuk anda. Jadi sila lengkapkan modul 2 dan hantar apabila diminta. Okey, itu saja.